الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين خاتم النبيين لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya nak ceramah pun susah, nak mula pun tak tahu. Sebab sekarang ini dekat dengan PRU 14. Banyak orang tengok muka saya macam-macam. Dia orang membayangkan dalam hati dia. Tuan-tuan, malam ni tak ada politik, jangan susah hati. Malam ni Isra' dan Mi'raj dan Aqsa. Jadi bila disebut tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, Isra' Mi'raj ini dikatakan pada 27 Rejab, semalam lah. Malam ni 28 Rejab. Berlaku setahun sebelum Nabi hijrah. Setahun sebelum Nabi hijrah. Berlaku pada tahun 722 Masihi. Tuan-tuan, apabila Nabi SAW diuji, dua perkara yang sangat besar ujian Nabi, iaitu yang pertama, Allah matikan akan bapa saudaranya Abu Talib. Yang tuan-tuan tahu Abu Talib di saat dia nak mati, saya selalu cerita dan banyak ustaz cerita, dia terbaring di atas pembaringan, di atas katil. Datang Nabi sebelah kanan, Nabi bisik dekat telinga Abu Talib, "Ya ammi." Ammi ni dalam bahasa Arab ialah bapa saudara sebelah bapa. Disebut ammi. Kita kalau Melayu, pakcik ni semua, belah mak ke belah bapa semua pakcik. Tapi Arab ni beza. Kalau sebelah bapa disebut ammi, bapa pakcik, pakcikku. Tapi kalau sebelah ibu disebut khali. Itu beza dia. Ammi wa khali. Khali tu pakcik juga, tapi sebelah mak. Ammi, ya ammi, maksud dia bapa saudara sebelah bapa. Maksud dia boleh jadi apa? Kalau perempuan boleh jadi wali, boleh jadi mahram untuk pergi umrah ataupun haji. Ya ammi, qul la ilaha illallah, katalah la ilaha illallah, syahid itu aku jadi saksi di akhirat. Lalu datang tuan-tuan Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa Nabi juga, bapa saudara Nabi, yang mana ketika Nabi lahir, Abu Lahab dia buat akikah kepada Nabi dengan menyembelih seekor unta. Sebab tu Abu Lahab ni tuan-tuan, walaupun dia jahat, di dalam kisah kata ketika hari Jumaat, tuan-tuan, Abu Lahab ini ditangguhkan seksanya. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sakaratul Maut, orang kafir ni kalaulah masa hidup dia buat baik, contoh dia pernah tolong orang, dia pernah bantu orang, dia pernah buat benda yang baik, matinya Allah mudah. Sebab apa? Sebab bila mudah, apa yang dia buat tu Allah balas ketika dia nak mati. Sebab tu ada orang, tuan-tuan tengok, orang kafir ni dia mati mudah aja, macam mati dalam berlakon filem aja. Mati. Kan berlakon filem kan? Mati. Sebab apa? Sebab bila masuk dalam kubur, orang kafir ini dia tak boleh argue dengan Allah. Ya Allah, aku pernah sedekah, aku pernah bantu orang Islam, aku tak Islam, tetapi Allah balas ketika saat mati mudah bagi dia. Tapi orang Islam mungkin ada yang susah mati. Sebab apa? Sebab Allah nak gugurkan dosa kita yang telah lalu. Allah gugur sampai habis. Mati kita susah, bila kita mati jamin kita syurga Allah. Itu beza dia. Tuan-tuan, Abu Lahab ni hari Jumaat Allah tangguhkan azab dia di alam kubur. Sebab apa? Sebab dia pernah tuan-tuan buat akikah kepada Nabi seekor unta. Begitu juga tuan-tuan Abu Talib. Abu Talib di saat dia nak mati tu, datang Abu Lahab, "Wahai Abu Talib, kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang kamu?"
Ini bisikan ni. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, dalam hidup kita ini ada 4 perkara yang akan diganggu. Pertama apa? Manusia. Manusia akan ganggu kita. Ni nak datang ni dengan ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Ada orang dah bagi tahu dah, mesti ceramah politik. Ada orang bagi tahu dah tu. Saya bagi tahu awal tak ada ceramah politik. Sebab belum lagi penamaan calon. Tapi kalau tuan-tuan panggil lepas penamaan calon, tuan-tuan silap tuan-tuan. Memang kempen betulnya. Sebab takut kena tangkap tuan-tuan. Jangan susah hati. Jadi ni tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Gangguan pertama manusia. Tuan-tuan nak datang ceramah malam ni, isteri kata, abang gula di rumah tak ada, malam ni nak makan apa? Ni gangguan. Begitu juga Abu Talib ni. Bila Nabi bisik, ya ammi qul la ilaha illallah, gangguan manusia pertama siapa? Abu Lahab. Wahai Abu Talib, nak tinggalkah ajaran nenek moyang kita? Abu Talib ni nak sebut dia ni, tiba-tiba disebut belah kiri, dia mula resah. Nak sebut tak sebut. Lalu Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Orang Arab bila sebut la ilaha illallah, mereka faham. La tu kalimah nafi. La tu menafikan apa yang ada di dalam dunia ini, meletakkan Allah segala-galanya. La ilaha illallah, maka yang diisbatkan Allah. La ilaha illallah, bila kata Allah, nafi habis. Orang Arab faham, kita tak faham. Bila kata la ilallah, Abu Lahab pergi sekali lagi, wahai Abu Talib, nak tinggalkah ajaran nenek moyang yang lama kita pegang? Lalu apa kata Abu Talib? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Tengok, yang pertama gangguan manusia. Yang kedua apa? Syaitan. Syaitan akan bisik kat kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam gambar ni, ada orang hantar kat saya, tuan-tuan, saya nak tergelak tak tergelak, sembahyang kita akan diganggu oleh syaitan. Di antaranya apa? Was-was. Ni dia sembahyang ni, ya Allah, saya nak tunjuk gambar sikit dekat abang ni. Ish, tak tahulah orang jenis apa sembahyang macam ni. Aku pun pening tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia sembahyang, dia takbir. Sekejap dia tuan-tuan. Ish, tak pernah jumpa ni. Pertama kali jumpa. Mana gambar ni tak nampak dah. Allah tuan-tuan. Telefon pun tuan-tuan, dekat pihak raya ni jam. Aduh, mana? Tengok ni. Tengok dia takbir. Nampak tak? Apa jenis takbir yang aku tak tahu. Tuan-tuan tengok takbir dia. Apa takbir aku tak tahu. Takbir macam ni, tuan-tuan tengok tu. Nampak? Dia takbir. Nampak tak? Nampak dia takbir tu? Nampak tak nampak keranjang je nampak? Tengok, tengok. Nampak? Macam nak tangkap ikan pun ada. Ini realnya tuan-tuan. Dia takbir. Allah. Sebab apa? Syaitan. Was-was. Bang, dalam hidup kita jangan was-was. Syaitan akan ganggu kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga, nafsu kita. Nafsu ni, inna nafsa ammaratu bisu. Nafsu ni dia suruh buat benda tak elok. Sebab itu bila kata nafsu itu tuan-tuan, di antaranya apa? Takabur, sombong, bangga diri, riak, rasa hebat. Hebat apa? Dunia ni tak ada apa. Mati saya, kawan yang duduk satu kampung yang kita bergaduh dalam pihak raya, orang tu angkat kita masuk dalam kubur. Tuan-tuan kena ingat. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di Masjid Kampung Baru Ampang, kita kena cerdik. Politik kena cerdik. Jangan gaduh tuan-tuan, tapi lepas pihak raya gaduh lagi, rugi kita. Sebab tu saya nak bagi tahu, bergaduh masa mana? Masa kempen tu bergaduh, tapi kita ni kena faham, kita duduk satu kampung. Tapi bila kita mati, siapa angkat jenazah kita? Orang yang tuan-tuan meluat macam saya ni, tuan-tuan akan panggil saya untuk buat tahlil. Tuan-tuan akan panggil saya untuk jadi imam. Jangan meluat. Biar kita tuan-tuan ni kena pandai cerdik. Jangan jadi macam orang dulu. Dekat kampung saya kalau bergaduh masa politik, pening. Sanggup tuan-tuan pulau sampai mati. Sekarang orang dah tak macam tu dah. Anak-anak muda sekarang cerdik. Kan? Bagi ambil, tak bagi tunggu. Sebab tu kita kena cerdik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni nafsu kita nak buat benda tak elok. Dia akan dorong nak buat tak elok. Di antaranya apa? Bila kuliah kita akan lena. Tu nafsu.
Boleh lah. Dia nampak ustaz ni macam ikan siakap. Dia bilang nafsu. Jadi lawan juga. Sebab apa? Nak lawan ni bukan mudah. Orang yang boleh lawan hawa nafsu dia ada iman. Sebab Nabi kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni dia akan naik, dia akan turun. Dia tidak tetap. Dia fluctuated. Orang putih kata fluctuated tu dia akan naik turun. Masa mana naik? Ketika kita buat ibadat sedap. Allahu Akbar, sedapnya sembahyang aku, menunjukkan kita ada iman. Ketika mana iman kita yang kurang? Ketika buat ibadat tak sedap. Allah, kenapalah imam ni baca panjang sangat ni? Ni malam ni ada qiyamul lail. Ustaz Umar apa? Syekh Karim lah. Salah pada. Syekh Karim baca panjang tuan-tuan. Ini dia antara orang jahat. Dia baca panjang. Rakaat pertama 1 juzuk. Dia mula nampak ni nak datang tak datang. Lepas tu pula kalau dia sujud, alhamdulillah tuan-tuan, setengah jam. Ini jahat. Dia rokok lagi panjang. Saya tanya Syekh Karim, kenapa rokok panjang? Dia kata sedap. Tuan-tuan nak datang tak malam ni? Ini jahat. Tuan-tuan ni hasutan. Tapi orang yang hebat, dia qiyamul lail sedap. Allahu Akbar. Syekh Karim baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedap menunjukkan iman kita naik. Tapi masa mana tak sedap? Ibadat buat tak sedap. Duduk dalam kuliah resah. Ustaz ni nak hentam apa pula ni? Tuan-tuan resah tak boleh duduk dah. Allahu Akbar. Jangan. Tuan-tuan jangan susah hati. Tuan-tuan duduk lama, tuan-tuan akan dapat manfaat. Tuan-tuan akan rasa, ya Allah, iman ni tuan-tuan, lagi ilmu turun dia bercahaya. Sebab apa? Inna fil jasadi muzghatun. Dalam jasad kamu ada satu gumpalan. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau sihat gumpalan itu. Wa idza fasadat. Kalau kita mengaji bahasa Arab, fasadat ini ada orang kata apabila jasad tu sakit dalam bahasa Arab dia tak sebut fasad. Sakit dia sebut marid. Marid itu sakit. Kalau fasad bukan sakit. Fasad itu kerosakan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalaulah rosak ni, ketul ini, maka rosak semua. Apa dia? Ala wahya qalb. Hati kita. Sebab tu tuan-tuan nak tahu iman ni naik, hati kena bercahaya. Macam mana nak cahaya? Duduk dalam majlis ilmu, kita rasa sedap. Ya Allah, apa lagi ya Allah? Aku nak lagi. Apa lagi ya Allah? Aku nak lagi. Sedap, menunjukkan hati kita bercahaya. Macam mana hati nak bercahaya? Kena duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan turun duduk bersama tuan-tuan. Malaikat akan doa untuk tuan-tuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ampun dosa dia, rahmati dia ya Allah. Ni tuan-tuan duduk ni, malaikat duduk sebelah kiri dan kanan berdoa untuk tuan-tuan. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Maka hati kita ni akan bercahaya. Bila bercahaya, kita akan ibadat sedap. Kita boleh lawan hawa nafsu kita. Yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat, dunia akan halang kita. Dunia. Tuan-tuan, dunia ni sementara dia mati habis. Saya mula ceramah tahun 1990 ceramah. Masa tu Johan pidato peringkat kebangsaan. Pidato saya pandai ceramah dulu. Lawan antara universiti daripada dulu ni tahun 1990. Masa tu umur 24 tahun. Tuan-tuan bayang 1990, sekarang umur berapa? Kira sendirilah. Berapa kali pilihan raya orang ni tak menang-menang lagi ni. Allah Akbar. Tahun 90 dah mula pidato dah. Tuan-tuan bayang, masa tu rasa hebat tuan-tuan. Duduk ni kita nampak orang kecil je. Sebab nak cakap kena nampak orang ni kecil. Baru kita boleh bagi talk. Kalau nampak di depan kita orang hebat, kita tak mampu cakap. Kita jadi nervous. Dan satu bila bercakap, guru saya ialah Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Inilah motivator saya. Dia cara cakap, cara motivasi, cara dia hujah. Saya ambil style dia. Dr. Fazilah Kamsah.
Tu guru saya lah. Selalu pergi haji, pergi umrah dengan dia, jumpa dia, saya akan cium tangan dia, saya akan peluk dia. Dan satu lagi guru saya, bagaimana nak berjumpa dengan orang, namanya Cikgu Chiah Ah Chi, Cina. Guru saya jumpa dia di pasar malam, saya pegang tangan dia, saya cium tangan dia, saya peluk dia. Pernah guru ni tuan-tuan, ketika saya jumpa dia, Cikgu Cina, menangis dia. Saya kata, cikgu, kenapa menangis? Dia kata, aku ni mengajar budak hampir 36 tahun. Tak pernah aku jumpa, dia kata, seorang anak murid peluk seorang guru bangsa Cina. Saya kata dekat dia, cikgu, walaupun cikgu bangsa Cina, cikgu ajar saya macam mana nak pidato dan macam mana nak deal dengan manusia. Cikgu banyak manfaat dengan saya. Sebab tu saya cium tangan cikgu, saya peluk cikgu. Menangis dia tuan-tuan. Menangis. Kalau dia jumpa saya pasal malam, dia tengok saya, dia lari. Dia takut saya cium tangan dia. Dia malukan saya tuan-tuan. Sebab apa? Kita hormat guru tuan-tuan. Hebat kita bukan kerana kita. Tahun 90 mula berceramah. Kemudian tahun 98 CD saya meletup. Tahun 98 CD saya Satu Kebenaran. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tuan-tuan tak pernah beli. Tuan-tuan duk beli Siti Nurhaliza lah. Sebab tu CD saya tak laku. CD itu telah dijual tahun 1998 2 juta unit. Semua cetak rompak. Saya tak dapat apa tuan-tuan. 2 juta tuan-tuan. Orang yang cetak tu, dia orang kata, dia orang kaya, saya tak ada apa. Alhamdulillah tahun 1998 mula tuan-tuan sebagai motivasi, motivator. Akhirnya 2010 lah saya mula mengajar di masjid. Bila dapat tauliah daripada Majlis Agama Islam Selangor, saya dah tahulah tauliah. Mulalah mengajar di masjid. Sebab apa? Masa tu tak berani lagi nak mengajar di masjid, pidato. Pidato lagi motivasi. Dan alhamdulillah tuan-tuan, masa tu pun saya boleh ceramah dengan budak-budak 3 jam. Pernah ceramah 5,000 orang budak-budak. Tuan-tuan ingat senang kan nak ceramah budak-budak? Kita bagi salam, dia bersembang. Allah apa ni? 15 minit tunggu. Lepas 15 minit dia orang ceramah, kita tunggu pula. Pening tuan-tuan. Tapi alhamdulillah kita ada kepakaran tu, boleh kontrol 5,000 orang budak-budak selama 3 jam pakai LCD. Saya lah guru yang pertama yang ceramah motivasi pakai LCD. Saya download dalam YouTube, bila ceramah klik keluar gambar, ceramah keluar gambar. Dia orang tak boleh tidur 3 jam. Nak tidur macam mana? Kalau tidur, tak boleh tidur. Tak boleh tidur 3 jam. Dah habis saya kata, okey bangun. Semua bangun. Okey menangis. Suruh menangis. Nak menangis tak menangis tadi. Dia ni macam nak marah hebat. Lepas tu saya tunjuk gambar. Tunjuk tuan-tuan 5,000 orang menangis budak-budak ni. CD tu meletup tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bila dah mula berceramah, mula tiun kita dah lain. Berapa lama dah saya ceramah? Tahun 90. Kemudian tahun 2000. Kemudian 2010. Kemudian 2018. Berapa lama dah? 28 tahun dah tuan-tuan. Tak larat dah bang. Bohong kan? Dulu saya boleh berdiri 3 jam. Sekarang berdiri 1 jam. Lutut saya tak boleh bengkok. Menunjukkan dunia saya dah hampir nak sampai kepada muktamad. Imam Syed Ghazali, dia umur 40 tuan-tuan, dia berhenti menulis. Dia mula mengajar. Umur 50 dia berhenti mengajar. Orang tanya dia, wahai Syekh Imam Ghazali, kenapa kamu berhenti mengajar? Dia kata, sesungguhnya umurku telah berusia 50. Aku menanti untuk buat persediaan saat kematian aku. Prepare nak mati dah. Sebab tu kalau ada di kalangan kita yang umur 50 ke atas, tolong tuan-tuan buat persediaan. Jangan ada di kalangan kita masih lagi tak ada solat sunat, tolong buat bang. 50 dah bang. Tak larat dah bang. Siapa yang tak ada zikir-zikir tambahan, tolong buat. Siapa yang tak baca Quran, tolong baca Quran. Siapa yang tak datang majlis ilmu, tolong datang majlis ilmu. Kita dah 50 dah. Saya dah tak larat tuan. Tak larat, besar tak larat, beza. Dulu boleh ceramah 3 jam. Sekarang kuat-kuat pun 1 jam setengah.
Allahu Akbar. Sebab apa? Ni otak ni jadi lambat. Lambat untuk ni. Terpaksa kena buat rujukan. Dulu ceramah ni boleh 1 jam, 2 jam. Ni tu cepat. Ni cepat ni. Sekarang ni dia lambat. Dia masuk proses tu. TV3, TV1 dia nampak. Dia lambat tuan-tuan. Dia lambat tuan-tuan. Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ni dunia mempengaruhi kita. Nak pergi ke hujung dah. Ada di kalangan kita umur 50 duk kalut lagi tuan-tuan. Rumah kita nak buat macam mana? Sudahlah bang. Prepare untuk kematian kita. Ini halangan yang ada. Sebab tu tuan-tuan, bila kata macam tu, ni halangan pertama manusia ni. Wahai Abu Talib, kamu nak tinggalkan ajaran nenek moyang? Apa kata Abu Talib? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Bila sebut macam tu, mati. Mati dengan kalimah tu. Kita takut tuan-tuan penghujung hayat kita mati macam tu. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata apa? Sesiapa yang hidup dia tuan-tuan, apa yang dia buat masa hidup dunia, penghujung dia macam tu. Sebab tu takut sangat-sangat tuan-tuan. Masa hidup kita ni lupa Allah. Kita harap kita boleh mati ingat Allah dah. Tak ada harapan bang. Kalau hidup tak pernah sebut la ilaha illallah, agak-agak mati boleh sebut dah. Tak ada harapan bang. Sebab tu tuan-tuan, ni saat dia nak mati ni, aku kekal dengan ajaran nenek moyang. Mati. Bila mati Nabi menangis tuan-tuan. Menangis Nabi. Nabi angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib. Susah senang bersama. Dia di pulau, aku di pulau, dia di pulau. Aku tak makan, dia tak makan. Ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Allah hantarkan Jibril alaihi salam. Wahai Muhammad, oleh kerana Abu Talib ni selalu tolong kamu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksa Abu Talib ini dengan siksaan yang paling mudah. Diambil bara api daripada neraka Jahannam. Tuan-tuan tahu neraka ni, pertama Jahannam, yang last kali nama Hawiyah. Hawiyah tu untuk siapa? Untuk Namrud, untuk Haman, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi, Abdullah bin Ubay. Jangan silap tuan-tuan. Abdullah bin Ubay ni nama Hawiyah, yang atas Jahannam. Jahannam ni untuk siapa? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Jahannam ni untuk orang Islam yang masa hidup tak solat, masa hidup tak puasa, masa hidup ingkar perintah Allah, dia masuk neraka Jahannam. Di atas dia ada titik sirat. Jalan jatuh ke dalam neraka Jahannam. Ni untuk orang Islam yang ingkar perintah Allah. Neraka Jahannam tu macam mana? Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan nak masuk ke? Nak masuk. Iza ulqu, ditarik, bukan ditarik betul. Ulqu, kalau kita mengaji bahasa Arab, ulqu ni maksud dia dilempar. Iza ulqu, dipegang, dilempar. Ulqu fiha, ke dalamnya. Sami'u laha, sebelum dilempar mereka mendengar. Sami'u laha syahiqan, jeritan manusia. Wahia tafur, mendidih api neraka. Blub 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 blub. Ni kita duk dengar. Kullama ulqiya fiha fawjun apa? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wahia tafur, mendidih api neraka ni. Takadu tamayyadu minal ghaib, hampir terpecah disebab marah api neraka. Tu neraka Jahannam ni. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga api neraka nama apa? Malik Zabaniah. Malik Zabaniah ni akan tanya, alam ya'tikum nadhir, kenapa kamu masuk dalam neraka? Tak adakah siapa yang ceramah bagi tahu jangan masuk dalam api neraka? Alam ya'tikum nadhir. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab, alam ya'ti, tidakkah datang? Nadhir, orang bagi peringatan. Siapa bagi peringatan? Orang ceramah. Ada orang ceramah cerita jangan masuk api neraka. Ada orang baca khutbah jangan masuk api neraka. Ada orang bagi tazkirah jangan masuk api neraka. Ada tak? Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada orang tu ceramah, nama Ustaz Abdullah Khairi, penipu. Fakazzabna. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab dah? Tak mengaji pun buka tafsir. Fakazzabna tu penipu. Ustaz tak boleh percaya. Kalau ustaz tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan nak percaya apa?
Tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan esok nak bangun dengan ustaz ke dengan siapa? Tuan-tuan nak bangun dengan saya kan? Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Esok kan kita akan bangun dengan siapa yang orang yang kita sayang. Tuan-tuan nak bangun dengan siapa? Tuan faham tak tu? Macam faham macam. Atau mau buat tak faham. Ni kalau ustaz ni fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ni orang yang duduk dalam api neraka ni kata apa? Ni kenapa kami nak ikut kan? Tidak, Allah tak turun apa kat kami pun. Ma nazzalallahu min syai'. Allah tak turun apa kat kami pun. Kami tak suka tuan-tuan bab Islam ni. Kami tak kena apa pun. Kami Mercedes besar, rumah kami besar. Tuan-tuan tengok dalam Quran. Ni api neraka ni. Lalu diseksa tuan-tuan, diambil sebesar ibu jari kaki Nabi SAW. Itu paling mudah tuan-tuan, seksa kepada Abu Talib. Lalu diletak bawah tapak kaki Abu Talib. Ini paling mudah ya Muhammad. Bila diletak, nascaya menggelegaklah akan otaknya. Menggelegak. Itu baru bara api neraka Jahannam. Allah Akbar. Lalu tuan-tuan, menangis Nabi SAW. Allahu Akbar. Ni yang kedua siapa? Meninggalnya akan isterinya Khadijah binti Khuwailid. Bila Khadijah dalam keadaan sakit, tuan-tuan kena ingat Khadijah ketika Nabi kahwin, umur Nabi 25. Khadijah 15 tahun tua daripada Nabi. Umur berapa? 25 campur 15? 40. Saya nak tanya-tanyalah abang, kalau kita umur 25, nak tak janda umur 40? Nak tak? Pakcik jangan tanya, garanti nak. Saya nak tanya abang-abang ni yang 25. Sebab saya pernah ceramah di satu masjid dekat Johor. Saya kata nak dah umur 40. Pakcik tu angkat, siap. Saya nak. Dia umur 60 lebih. Ni 25 ni umur 40, janda ada anak. Tuan-tuan nak tak? Tapi itulah jodoh yang terbaik bagi Nabi. Daripada Khadijah inilah Allah bagi 6 orang anak. Walaupun janda. Anak Nabi berapa orang? Anak Nabi 7. Kan kita duk dengar anak kita menyanyi kan? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Nurhaliza. Kepala otak mbak. Siti Nurhaliza pula. Siti apa? Siti Ruqayyah. Ada Siti Nurhaliza tuan-tuan. Ada kata Siti Aminah pun dah. Itu Aminah tu mak Nabi. Nah, kenapa? Kawat 7. Alhamdulillah, daripada Khadijah tu Allah bagi 6 orang anak. Seorang daripada Maryah Al-Qibti, namanya Ibrahim. Daripada janda ini 6 orang anak. Alhamdulillah tuan-tuan, bila 6 orang anak, Nabi sayang sungguh. Bila Aisyah sebut tuan-tuan tentang apa perkara, Nabi akan sebut Khadijah. Sentuh hati tuan-tuan. Apa-apa ya Kak Jah. Apa-apa Kak Jah meluat lah. Biasa orang perempuan ni cemburu kuat. Dia bukan cemburu tuan-tuan sebab hati dia ada masalah. Perempuan ni Allah, dia sebenarnya dia kalau kita cerita yang lain tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan try balik. Tuan-tuan try lah. Kata abang nak kahwin seorang lagi. Try lah tuan-tuan. Tak datang masjid terus. Garanti dah. Yang lain tak apa. Yang tu tuan-tuan, mereka bergaduh jiran ni, bila sebut yang tu, mereka boleh bergabung dengan sendirinya. Jangan bab tu. Saya ni baru ni balik Jepun. Bawalah geng-geng perempuan ni. Saya tengok, saya katalah, tengok jemaah perempuan pergi Jepun. Bukan pergi umrah ke Jepun, pergi Jepun. Bawa geng-geng perempuan. Tengok, orang Jepun ni tak segak. Saya kata tak segak. Tapi kalaulah dia orang nak ke saya nak. Mereka ni tak bercakap lagi. Ketika bawa tu sendiri-sendiri, dia orang tak cakap. Bila saya sebut macam tu, mereka bersatu dengan automatik. Semua, ustaz tu dia. Kenapa tengok segak? Seorang mula, semua berantem. Saya pun tarik balik tuan-tuan. Tengok mereka sampai. Sebab tu kalau tuan-tuan nak perempuan bersatu, tuan-tuan sebut yang itu. InsyaAllah nampak mereka bersatu. Nampak. Hebat orang perempuan.
Ni bila kata macam tu, ni sidik-sidik gajah, sikit-sikit gajah. Ni gajah ni. Jah ni macam mana jah? Jah tu Aisyah lah. Jah ni macam mana? Wahai Aisyah, walaupun engkau aku sayang, tapi Khadijah ini dia hidup dengan aku, susah senang bersama dengan aku. Pengorbanan dia ketika Islam baru nak bersinar tak ada tolak bandingnya. Aku sayang dia, sayang sungguh. Ketika saat Khadijah umur 65, setengah kata 65, setengah kata 62. Sebab Nabi hijrah umur berapa? Nabi hijrah tuan-tuan 13 tahun lepas dilantik menjadi Rasul. Menunjukkan berapa? 40 Rasul, 53 baru hijrah. Menunjukkan 53 masih kuat. 55 peperangan Badar. Kita 55. Siapa sini 55? Semua tak mengaku tuan-tuan. Alhamdulillah. 55 angkat senjata. Saya dekat-dekat ni 55 ni. Semangat ni. Peperangan Badar 55 tuan-tuan. Kita 55. Jom pakcik. Tak apa. Duduk meja panas. Tak larat lah. Meja panas untuk kira apa. Meja panas pun tak nak duduk dah tuan-tuan. Ni 55 ni nampak. Peperangan Badar. Hebatnya tuan-tuan, Nabi SAW tuan-tuan di saat Khadijah saat nak mati nazak. Dalam keadaan nazak, Nabi masuk. Wahai Khadijah, isteriku, bagaimana keadaan kamu? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, apabila aku meninggal, aku tak tinggal apa lagi untuk kamu. Sesungguhnya aku ada sisa-sisa tulang dan isi yang kau boleh korek di dalam kubur ini. Kau koreklah akan tulang itu. Kau juallah untuk kau bela Islam ini. Korek tulang tu, jual, beli, bela Islam ini dengan tulang-tulangku. Kalau tulang aku ini berharga. Hebatlah. Bila kata macam tu, Allah hantar Jibril alaihissalam. Jibril turun bagi tahu, wahai Muhammad, oleh kerana Khadijah nak menjualkan tulang-tulang dia untuk agama kamu, Allah sampaikan salam kepada dia. Bila sampaikan salam, apa yang diberitahu oleh Nabi? Wahai Khadijah, oleh kerana ucapan kamu ini melalui Jibril, Allah sampaikan salam kepada kamu. Bila sampaikan salam, maka Khadijah pun sebut dengan tangannya bergerak meletakkan di dada, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Dan Khadijah meninggal dengan kalimah itu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, mati dua ini, pertama Abu Talib dan Khadijah. Bila mati tuan-tuan, Nabi tak ada tempat bergantung. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, hidup kita jangan bergantung dengan makhluk, bergantung dengan Allah. Rezeki Allah bagi tuan-tuan, rezeki Allah bagi. Hidup kita ni Allah bagi. Hidup dunia ni yang paling dahsyat kali apa dia tuan-tuan? Nikmat yang Tuhan bagi, bukan tangan. Nikmat yang paling hebat yang Allah bagi dekat kita ialah oksigen. Oksigen tak ada, makan tak boleh nak. Ni oksigen. Saya nak tanya, berapa banyak oksigen yang kita sedut, kita syukur tak dengan nikmat Tuhan bagi? Oksigen. Cuba bayang tuan-tuan, jantung kita tak boleh berfungsi, kita kena ada bateri, kena ada macam-macam nak kena beli. Tapi Allah bagi nikmat oksigen. Ada orang tak bersyukur. Ni nikmat Tuhan bagi cukup banyak. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bagi tahu dengan nikmat yang Tuhan bagi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah tarik dua ni, Nabi rusing. Tapi Nabi bergantung dengan Allah. Bila bergantung, Allah uji dia. Sebab tu ingat, Allah sebut dalam Quran, "Lau kana 'aradan khariban wa safaran khasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Jika apa yang kamu suruh memberikan keberuntungan yang mudah bagi kamu. Bila kita suruh mudah, kita suruh buat Islam mudah, semua orang ikut kita. Walakin ba'udat 'alaihim syuqqah, tetapi ada ujian. Tuan-tuan kena ingat, bila kita sebut benda baik, ada uji. Di antaranya apa? Orang terdekat kita akan uji kita. Ni orang dekat kita ni. Tuan-tuan kena ingat, kita buat hidup dunia ni, buat apa pun orang takkan suka semua. Semua takkan suka kita. Saya ingat saya buat Mahat Tafiz. Saya ingat baguslah saya buat Mahat Tafiz. Pertama rintangan ialah keluarga kita. Yang kedua, adik-beradik dekat-dekat. Yang seterusnya jiran-jiran. Tapi apa nak buat pun,
kita jadilah seperti mana Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Tuan-tuan tengok, sebab tu dalam kerja Islam, tuan-tuan ingat Allah uji macam tu Nabi. Kerja Islam mesti kena uji. Luqmanul Hakim dengan anaknya, dengan seekor keldai. Ingat tak? Naik keldai. Ayah naiklah atas keldai ni. Luqman, anak dia kata tak apalah, saya pegang tali. Dia berjalan. Bila berjalan, jumpa satu kelompok. Kelompok ni kata apa? Apa punya bapa anak suruh jalan, dia naik keldai, teruk bapa ni. Tu sebut tu, dengar tu. Macam kita lah buat benda baik, dia akan sebut. Jadi apa yang dia buat, dia turun. Anak engkau naik pula. Aku kena dah. Dia pun kata, ni anak naik pula. Dia pun tarik. Sampai satu kelompok, dia kata pula, apa punya anak, bapa suruh jalan, teruk betul. Ni kata juga. Lah kali macam ni lah. Dua-dua turun, pakat pegang dua-dua. Lalu satu kelompok dia kata, apa punya manusia, ada kemudahan tak guna. Tengok, kata juga. Lah kali macam mana nak buat? Macam ni lah, kita naik dua-dua. Naik dua-dua, bapa dengan anak. Lalu satu kelompok kata juga, manusia ke keldai ni? Keldai punya kecil naik dua-dua. Nasiblah keldai ni tak boleh bercakap. Sampai macam ni punya seksa ni. Kata juga tuan-tuan, sebab tu dalam buat kerja baik, orang akan kata kita. Tapi tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW diuji. Uji macam mana? Inilah peristiwa Isra' Mi'raj. Uji ni uji cukup hebat. Sebab uji yang benda tak nampak. Yang lain nampak. Nampak macam mana? Nabi SAW tuan-tuan, bila bulan ni, Bapak Quraisy kata, wahai Muhammad, kau boleh belah bulan, kami beriman. Nabi ambil tangan, buat macam ni ya. Tuan-tuan tahu tak kajian aero angkasa, NASA mereka mengkaji tuan-tuan, rupanya bulan itu ada tempat seperti mana dipotong rekahan ni. Kamu dibelah macam tu, terbelah bulan ni. Boleh tengok, boleh nampak tak? Beriman juga. Allahu Akbar. Tak tahu nak buat apa. Nabi SAW tuan-tuan akhirnya diuji macam mana? Peristiwa subhana. Sebab tu bila sebut subhana ni, benda yang tak boleh kita buat, Allah boleh buat. Subhana. Sebab tu banyak benda bila kita sebut subhana. Contohnya, kita nak pergi berjalan musafir, kita kena baca apa? Doa kenderaan. Betul tak? Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukhrinin. Tuan-tuan bacalah, Allah pelihara dengan subhana. Lagi apa? Siapa yang sebut ni, Nabi kata kalimatani, dua kalimah, khafifatani ala lisan, mudah disebut, wa habibatani ila rahman, berat pada timbangan, wa sakhilatan fil mizan, berat pada timbangan, wa habibatani ila rahman, Allah suka kita. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kat kita. Saya pernah cerita tuan-tuan, pernah ada seorang anak muda datang jumpa saya, Ustaz, saya nak pergi interview, ada tak kabel? Saya kata kabel tak ada. Ustaz, ni kabel. Kamu nak tak supaya kamu dapat kerja? Dia kata nak. Kamu sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kamu, orang interview akan suka. Jadi dia hafal lah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tiba-tiba namanya dipanggil, Encik Abdullah, silap. Dia subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tolak pintu, lupa bagi salam. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia pergi sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Rupanya orang yang interview tu orang yang ada ilmu agama. Dia kata, kenapa kamu sebut yang ni? Kamu sebut ini, Allah suka kat kamu, aku suka kamu. Hari ni aku ambil kamu kerja. Dapat terus. Bila dapat terus tuan-tuan, dia kerja 3 tahun, dia berhenti. Kemudian dia buka Cakotiao dekat dengan RNR Elmina. Cakotiao, telur dibasuh. Saya pun tak tahulah yang mana satu dibasuh. Cakotiao, telur dibasuh. Kan? Jadi saya tengok-tengok Cakotiao, saya minat Cakotiao. Cakotiao saya cukup minat. Malam ni ada tak Cakotiao? Saya minat tengok-tengok Cakotiao, telur dibasuh. Saya pun pergilah.
Assalamualaikum adik, Cakotel special. Rupanya dia tu duduk di belakang tukang masak. Dia dengar suara saya, dia kenal. Saya tuan-tuan, orang tengok saya kadang tak kenal, tapi dengar suara kenal. Cakotel satu special. Dia tengok-tengok, Ustaz! Dia tegur saya. Saya bila dia tegur, saya tahu dah mesti free. Selalu macam tu tuan-tuan. Sebab tu dia orang offer saya ni pihak raya ni. Ustaz jadi calon. Saya kata tak nak. Ustaz jadi calon nak. Ustaz garanti menang nak. Saya kata tak nak, biar saya jadi ustaz. Kalau jadi calon, biar jadi ustaz. Jadi calon masuk dekat kedai, semua kena bayar. Saya bayar. Nanti tak undi tuan-tuan. Tapi kalau ustaz masuk, semua berebut nak bayar. Untung jadi ustaz, makan free. Dia kata ustaz, saya tahu dah mesti free ni. Tak apa ustaz, saya buat dekat ustaz special Cakotel. Saya pun tunggulah. Tiba-tiba dia angkat teh ais. Tiba-tiba datang Cakotel special tuan-tuan. Udang selalunya 2, 10 udang. Sampai tak nampak kotel. Saya tengok, special ni mesti mahalnya ni. Kita pun makanlah, makan-makan, pergi nak bayar. Berapa adik? Ustaz! Free. Tahu dah tuan-tuan, free. Saya kata jangan free. Abang, saya ada duit abang, saya nak bayar abang. Dia tak payah ustaz, duit ustaz tak laku. Saya kata walaupun duit saya ni tak laku, dah jatuh 4.1, tetapi laku lagi ni, laku. Dia tak nak, duit ustaz tak laku. Saya kata kenapa tak laku? Ustaz ingat dah, ketika mana saya jumpa ustaz ajar saya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya pergi interview ustaz, saya amal itu, saya dapat kerja ustaz. Ustaz, saya amal sampai sekarang. Ustaz, duit ustaz tak laku, tapi ilmu yang ustaz bagi manfaat untuk saya ustaz. Ustaz, terima kasih. Sebab tu bila sebut subhana, benda yang mana orang tak boleh buat, Allah boleh buat. Bang, kita underdog bang. Kita underdog. Subhanallah, Allah bagi. Sebab apa? Doa banyak-banyak. Allahumma a'ma absarahum la yanzuru illa badrul munir. Kita ingat tak? Hafal doa ini. Allahumma a'ma absarahum la yanzuru illa badrul munir. Tuan-tuan tahu, nak tahu makna dia? Jumpa saya selepas ceramah. Nanti saya cerita. Doa inilah doa Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Allahumma a'ma absarahum la yanzuru illa badrul munir. Doa banyak-banyak tuan-tuan. Sebab apa? Subhanallazi asra bi'abdihi. Benda yang tak boleh manusia buat, tapi Allah boleh buat. Macam mana? Memperjalankan hambanya pada satu malam dengan jarak 1385.3 km daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. 1,500 lebih. Satu malam, kalau naik kapal terbang 1 jam 35 minit. Tapi Nabi macam F5I. Saya ingatlah pelancaran F5I tahun 1985. F5I tu dekat Batu Wes. Kami duduk tengok. Ni, tuan-tuan, sekarang kapal terbang kita F5I telah sampai di Ipoh. Ipoh. Kalau dalam terus. Punya lajunya tu F5I. Allahu akbar. Ni Nabi lebih dahsyat daripada F5I. Naik borak ni kenderaan yang cukup hebat tuan. Sebab apa? Subhanallah, benda yang tak boleh manusia buat, Allah boleh buat. Subhanallah, satu malam bila bergerak, Nabi SAW sebelum bergerak dikatakan Nabi tidur di rumah ni, dibelah akan dada Nabi. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita, perjalanan hidup dunia ni kena ada 3 ini. Nabi dibelah dadanya oleh Jibril AS, dibuka ni. Sebab tu tuan-tuan dikatakan dalam hadis, Sayyidatina Aisyah kata Nabi ada ni lorong tempat macam dipotong. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sekarang ni orang yang operate jantung, dia akan belah di sini. Kalau belah di sini tak boleh, sebab
tulang. Jadi nak belah macam mana? Belah di sini. Bila belah di sini dia tarik, maka dicantum balik. Kalau belah di sini tak boleh, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan sakit jantung pergi belah di sini. Macam mana nak belah? Nak sambung susah. Sambung-sambung jadi macam tu. Mati tuan-tuan. Dibelah di sini. Ada tempat dibelah oleh Jibril. Dibuka tuan-tuan, dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Sebab itu Nabi kata apa? Khairul ma' fil ardi, sebaik-baik air di muka bumi ma'ul Zam-Zam, air Zam-Zam. Faman syariba, barang siapa yang nak minum, fa ahsanu, baik bagi dia, fa aqamahu, berdiri ketika mana depan Kaabah. Tuan-tuan pegang, berdiri, lima syuribalah, seperti mana apa yang diniat. Pegang, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kesempatan. Nak tunggu dia orang dah tuang dah, tak minum rugi tuan-tuan. Minum 3 kali, InsyaAllah 5 syuribalah, seperti mana apa yang diniat. Kencing manis, ya Allah, kencing manis, ya Allah, sembuh 3 kali, InsyaAllah. Kan? Kalau tak sembuh pun Allah bagi tenang. Di Mekah ada air Zam-Zam, Nabi dibelah, dicuci dengan air Zam-Zam. Alhamdulillah. Nak pergi Madinah, Allah bagi juga di bumi Madinah berkat, iaitu tamar ajwa. Sama fungsi macam air Zam-Zam. Sebab apa? Nabi tanam daripada tangannya, tumbuh, diberi nama tamar ajwa. Nabi kata, sesiapa yang pagi-pagi makan tamar ajwa ini 7 biji, Allah jauh 2 penyakit, iaitu racun dan sihir. 2 biji, 7 biji ya, jangan lebih. Kalau lebih dia ada kesan sampingan. Kesannya ialah sesiapa yang memakan lebih daripada 7 biji, lelaki ke perempuan, kepalanya akan botak. Orang tanya, Ustaz kenapa botak? Tahu tak kenapa? Kerana harganya mahal. Sekilo 120. Tuan-tuan gaji 2,000, makan sehari sekilo, tak botak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, di Mekah ada air Zam-Zam, di Madinah ada tamar ajwa, di Mekah ada umrah, di Madinah ada umrah. Nabi kata, man tawadda'a fi manzili, siapa yang berwuduk di rumahnya, summa tusalliya raka'atain fi masjid Quba, dia sembahyang 2 rakaat di masjid Quba, kal umrah, dia dapat pahala umrah. Siapa yang sembahyang di masjid Quba dengan syarat ambil wuduk dekat hotel, sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan tahu tak di mana paling afdal sembahyang 2 rakaat? Kalau pergi tuan-tuan masuk masjid Quba, tuan-tuan tengok bila masuk sebelah kanan ataupun sebelah kiri, tuan-tuan tengok ada satu kawasan kayu, ada jam di tengah. Orang Arab akan sembahyang situ. Di situlah tempat unta Nabi berhenti. Sembahyanglah sunat tahiyatul masjid di situ. Orang lelaki saja, orang perempuan tak ada. Sembahyang, lepas sembahyang masuklah di tengah dekat lampu. Dekat lampu yang digantung, itulah tempat Nabi SAW selalu datang pada hari Sabtu. Ambil 2 ni. Pertama sembahyang suatu masjid dekat tu, dekat kayu tu, kayu ada jam. Kemudian masuk dalam sembahyang sunat duha, dapat pahala umrah. Di Madinah ada umrah, di Mekah ada umrah. Itu hebatnya tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan dibelah, dicuci dengan air Zam-Zam. Bila dicuci tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan rasa tak tenang, selalulah minum air Zam-Zam. Ada orang kena yang tu, yang cirrhosis apa? Ingat tak yang kulit dia keluar tu kan? Anak murid saya tuan-tuan, dia umur masa tu 17 tahun, tingkatan 5. Ni kena ni cirrhosis tu. Kan cirrhosis kan? Yang jadi merah-merah tu, kulit tu berkeping-keping keluar. Habis muka ni. Saya bagi kat dia air Zam-Zam 10 liter. Bagi dia minum dengan izin Allah tuan-tuan, 3 bulan dia minum tanpa berhenti, Allah sembuhkan penyakit tu. Sembuh penyakit tu. Rupanya banyak mineral di dalamnya. Sebab tu saya nak bagi tahu, nak ubat tak pasti nak. Tapi kalau siapa yang kena, tolong minum air Zam-Zam. Jangan minum air lain. InsyaAllah Allah sembuhkan penyakit. Sebab dia syifa, dia penawar. Dibelah, maka dimasukkan kepada Nabi ni. Tuan-tuan kena ada ni. Pertama, hikmah. Hikmah tu macam mana? Hidup kita ni ada hikmahnya. Yang kedua apa? Ilmu. Dan yang ketiga, iman. Sebab tu hidup kita kena ada ni. Pertama, hikmah dalam hidup. Hikmah macam mana? Suami kena berhikmah dengan isteri dia, kena ada hikmah. Kan, ketua kampung kena ada hikmah. Pemerintah kena ada hikmah. Ni dekat pihak raya kena bagi semua. Kena bagi semua. Tuan-tuan kena ambil, tuan-tuan, tu hak kita.
Kalau bagi ambil, pangkah ikut suka. Sebab itu hak kita. Tuan-tuan kena faham. Nah, bila kata kerajaan itu bukan mana-mana parti. Kerajaan itu kita, sebab dia ambil semua cukai. Kan? Kalau GST semua kena. Pendapatan itu bukan hak parti, hak kerajaan, hak semua. Sebab tu semua kena dapat. Macam saya pun kena, tuan-tuan kena cukai. Maka saya pun berhak. Jangan kata apa ni tak suka ni, tak. Semua kita berhak. Sebab tu kita kena faham ni, otak kena cerdik. Kena cerdik, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila ada hikmah, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ceramah ni kalau nak ikut hati saya nak hantam, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah berhikmah, lembut sangat malam ni. Kalau tuan-tuan kata kasar lagi, aku tak tahulah nak buat macam mana, tuan-tuan. Okey tak terang ni? Okey ke? Ataupun nak naik gear 4? Ni paling hikmah ni, tuan-tuan ni. Tak tahulah saya ni kontrol sangat ni, aku geram tak kira dah ni. Sabar tuan-tuan, sebab belum penamaan calon lagi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, hikmah. Dengan isteri kita kena ada hikmah. Sebab tu suami yang baik, saya bagi tahu, hikmahlah dengan isteri dia. Ingat, kalaulah ada isteri, apa yang dia suka belilah. Belilah kau minta lah masa kita hidup. Minta kau gelang, minta. Rantai minta lah. Agak patut dengan kemampuan suami kita. Kalau suami gaji 3,000, jangan minta cincin 2.6 juta, jangan. Agak-agak patut lah. Jangan minta gelang yang lebih-lebih. Agak patut. Sebab apa tuan-tuan? Hikmah dengan suami kita. Hikmah macam mana? Bila dia bagi, kita kena bagi. Bagi balik, namanya servis. Kalau dia bagi, seorang isteri yang baik, bila diberi tuan-tuan, dia kena pegang tangan suami dia, tengok muka dia. Bang, terima kasih bang. Cium tangan dia. Cium tangan sudah, jangan cium yang lain. Dia jadi ikut lain. Tuan-tuan, sebab apa? Bila kita bagi, orang kena bagi balik. Di antaranya apa? Kita kalau berismah dengan isteri kita, suami isteri pun kena bagi dengan kita. Ingat abang, isteri yang baik, servis terbaik. Kita takkan cari yang lain lah. Betul tak? Servis terbaik lah. Ni kita masalah, tuan-tuan. Bila servis tak baik, tu yang dia nampak yang lain. Orang lelaki ni, saya psikologi, nafsu dia down, dia habis. Betul tak? Nafsu down, habis. Dia tengok apa pun tak lalu dah. Sebab dia dah makan kenyang. Sebab tu kau nak bagi suami tak lari, bagi makan kenyang. Faham tak? Tak faham? Datang jumpa saya. Bagi dia kenyang. Bukan kenyang makan, kenyang segala-galanya. Dia kata akan makan dah. Kalau kenyang tuan-tuan kenyang, apa tuan-tuan buat? Lena. Bagi dia kenyang, dia takkan kahwin. Tetap yang satu. Tu, ni psikologi nak cerita. Tapi kita tuan-tuan tak ada hikmah. Allah, kalau cakap dengan suami, nak melenting. Saya nampak ni ceramah, pam. Tapi dengan isteri lemah lembut bang. Bukan saya lembut, memang lemah lembut. Jangan kata aku lembut pula. Assalamualaikum, lama dah jumpa. Bukan, ada. Oh ya, okey. Tuan-tuan. Tapi dengan isteri berlemah lembut. Sebab apa? Ada hikmahnya. Dengan mak ayah, saya ada mak ayah. Mak ayah saya cakap apa, saya tak akan lawan. Walaupun tak betul. Ayah ni, Ferry, ni nak bagi tahu ni, dengar aja. Tak pernah saya lawan. Tak pernah lawan. Tuan-tuan, tanyalah ayah saya. Kalau tak percaya, tanyalah. Siapa yang baik? Ferry baik tak? Dia takkan kata tak baik. Sebab apa? Tiap bulan bagi, tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena hikmah dengan ayah. Ayah saya seorang. Mak saya meninggal. Baru ni tuan-tuan, ayah saya umur 82. Ada seorang perempuan umur 60. Anak tok guru. Anak dara. Datang meminang ayah saya. Saya kata, ayah, ada orang minang ya. Dia pun sabar. Ayah suka tak? Tak nak mau Saya tak mau. Saya kata, ayah, segak ayah umur 60. Tak mau. Aku ingat mak hang. Ayah, duit banyak ayah. Bagi gambar dia. Dan bunyi kot lain. Saya kata, ayah nak ke? Kalau nak, saya nak recommend. Sebab orang lelaki tuan-tuan, bila suami isteri mati,
Dia penin tu. Penin bang. Orang perempuan, suami mati, dia boleh bertahan sampai dia mati. Tapi orang lelaki bohongan. Isteri mati, saya kalau isteri saya mati, tuan pening juga. Baju saya dia cerika. Bangun-bangun siap. Abang. Saya kata ni nak ceramah dekat kampung baru Ampang, nak pakai baju apa? Hijau abang, hijau. Tu yang pakai hijau. Malam ni nak pakai biru tuan-tuan. Tapi dia kata hijau, aku pakai hijau macam mana? Betulnya nak pakai hijau muda sikit, dia tak bagi tuan-tuan, minta maaf. Dia kebut, bukan takut bini. Dia servis bagus. Tak perlu kita pun ambil lah. Sebab yang lain dia tak serika. Dia serika yang tu, yang aku pakai yang tu. Oh, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ni, dia nak bagi tahu dengan mak ayah. Sebih, ni dengan kawan-kawan kita. Jangan gaduh ha. Ni suruh orang utara kita selorong-selorong. Tuan-tuan jangan kecil hati tuan-tuan dekat pilihan raya macam itulah. Kan? Tapi kita ni jangan gaduh. Lepas pilihan raya baik balik pakai dia elok. Sebab masjid ni benar penting. Ni tuan-tuan tutung dalam kuliah. Tuan-tuan nak faham apa fahamlah. Tapi habis pilihan raya tutung buat elok. Sebab bila kata kita mati esok, siapa mandi jenazah kita? Orang yang kita tak suka tu lah mandi jenazah kita. Bila kita mati esok, siapa angkat jenazah kita? Orang yang kita menggaduh nak pilihan raya. Tuan-tuan kena faham tu. Ni orang yang cerdik ni. Ni akan angkat jenazah kita, mandi jenazah kita. Ni saya ni di kampung orang tak suka. Kan? Tak apa, tak suka tak apa. Tapi bila mati saya pergi tuan-tuan, bila dia nak turun tu, saya wa kadzalika Fatihah. Dipegang kan, pegang jenazah turun. Kan? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khususil ruh al-qabil muslimin wal muslimat wal mu'min wa ila khususil ruh. Saya sebut nama dia. Syaulillah lahumul Fatihah. Semua baca. Walaupun orang tak suka kita, yang meluat kita, kita turun jenazah daripada rumah. Wa kadzalikal Fatihah. Setengah kata bid'ah, tak apalah saya buat juga. Kan? Bawa masuk kubur, tak ada orang baca talqin, saya baca talqin. Sebab apa tuan-tuan? Kita bergaduh masa hidup dunia, tapi orang yang tak suka itulah yang bawa turun jenazah dalam kubur. Orang itulah baca talqin. Sebab tu tuan-tuan, faham hidup dunia ini, ni kena faham ni. Otak kena cerdik. Sebab tu tuan-tuan Nabi SAW bila dibedah, dimasukkan hikmah. Ilmu kena ada. Ilmu kena mengaji. Sebab apa? Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan nak masuk syurga. Ni tuan-tuan ingat ni, nak panggil saya ni tuan-tuan, ada yang tempah berbulan-bulan. Tapi bila tengok kata kampung baru, masjid baru Ampang, saya akan bagi prioriti masjid ni. Saya datang dulu tuan-tuan ni, walaupun 3 kali lah. Lepas ni tak balik apa. Saya bagi yang ni dulu. Sebab apa? Sebab ramai jemaah kita tuan-tuan, alhamdulillah. Ni ceramah ni sampai sejam lebih dah tunggu dah. Sebab apa pagi? Sebab apa? Orang nak dengar. Pernah tuan-tuan saya pergi ceramah tuan-tuan satu masjid dengan sebut dekat Selangor ni. Kita baru assalamualaikum, seorang bangun, ustaz bagi salam tu jangan duduk derakah. Saya kata, abang tak pernah dengar ceramah saya. Apa ustaz ni? Sebab apa? Anak dia lari di atas. Saya bagi salam, saya kata, tu anak siapa tu? Tolong tengok je. Dia bangun tuan-tuan, dia angkat tangan gini. Apa ustaz? Ceramah pun apa? Marah budak-budak. Saya kata nak ceramah pun budak lari. Rupanya anak dia. Lepas ceramah tuan-tuan, dia tak puas hati. Dia tunggu dekat kereta saya. Saya buka-buka nampak dia. Tapi dia kecil aja. Tinggi ni aja. Saya 6 kaki. Saya pun diri-diri di bawah tu. Boleh ni, boleh makan ni, boleh makan ni. Kalau dia tinggi macam Michael Jordan tu, tak aku tak boleh. Dia tengok, rendah je. Masa dia diri tu kita duduk, nampak tinggi ya. Bila kita diri, saya 6 kaki je tuan. Tengok-tengok dia rendah, dia 5 kaki 2 inci. Dia pun. Tadi ustaz ceramah kata apa? Saya kata saya ceramah. Ha? Dia duduk genggam tangan, saya pun genggam juga. Dalam hati, dia bagi aku bagi. Dia kata, abang, apa yang tak puas hati? Ustaz apa duk marah budak-budak? Saya kata, budak-budak ni kalau boleh, kalau lari susah dia nak ceramah. Konsentrate tak ada. Kemudian selutuk dengan dia pun senyap. Saya kata, abang minta maaf bang. Rupanya kita minta maaf lebih baik pada kita tumbuk. Rupanya senjata itu cukup hebat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hikmah dan ilmu. Kalau kita kuat sangat, Allah, saya tak tahulah.
Pernah tuan-tuan saya nak cerita, saya keluar daripada masjid, ada satu Cina hentam bumper saya. Pam tuan-tuan. Kita keluar, bumper tu tuan-tuan, kereta baru keluar seminggu, Camry tuan-tuan, keluar seminggu dia hantam. Pam! Turun Cina. Solia Haji, Allah Ta'ala nampak. Saya duduk dalam hati, seminggu wala. Aku panggil dia masjid, tumbuhan mampus. Dalam hati. Saya pun tarik nafas. Tuan-tuan kalau nak marah, tarik nafas. Dalam wuduk ada lagi. Sebab tu kalau nak marah, la taghdab, innal ghadab minasyaitan. Jangan marah syaitan. Turfi'ul nar, dipadamkan api dengan air. Maksudnya apa? Wuduk ada lagi. Tarik nafas. Tak apa, sikit saja. Sikit apa? Bumper jatuh dah. Dalam tu nampak dah 8,000 lah. Tak apa, sikit saja. Tak apa ke Haji? Tak apa, dalam hati tak apa ni. 8,000 ni. Tengok kereta dia tak besar, tapi kita kontrol juga. Tak apa. Ni terang kenapa? Tak apa. Tuan-tuan, rupanya dia ini adalah tokek ikan Cina ni. Saya pun tak apalah, dia pun buat keluar. Saya pun tengok. Tak apa kepala otak Bumper Camry bang. Bukan Myvi, Camry. Myvi 300, Camry 7,000. Saya pun dah habis esok. Malam tu tidur tak lena bang. Isteri nama Fizah, tapi letak tangan dia jadi Camry. Dia tak nampak dah bini Fizah duk Camry. Tidur tak lena tuan-tuan, bangun tahajud awal. Kerana apa? Camry punya pasal. Nak pergi hantar, pergi repair. Lepas subuh duk tunggu pukul 10 ni kedai buka. Elok pukul 10 pergi tuan-tuan, dia kata 8,000. Buatlah. Kita pun tak apalah tuan-tuan. Seminggu lepas tu saya pergi market. Pergi Cina yang hentam saya tu. Hai Haji! Siapa ni? Haji tak kenal ke? Saya hantam bumper Haji. Tak apa Haji, tak apa. Haji banyak bagus, dia kata. Haji tak minta duit no. Dia bungkus sotong 3 kilo. Nah Haji nak apa? Ambil. Nasihat kun 7,000 kelim ni. Dia suruh ambil. Dalam hati geram. Ambil siakam, ambil apa? Kata Haji nak apa? Ambil. Saya kata cukup lah. Dia ambil satu apa? Bawal putih tuan-tuan, sekilo 45 dia bungkus nak. Dia kata Haji, ini saya bagi. Haji ambillah makan. Dia kata saya tak mampu nak balas Haji. Kerana apa? Bumper tu saya tahu mahal. Dia kata rupanya tuan-tuan ada kebaikan selepas tu. Sebab diingat dalam hidup kita, ihfadillah yahfaduk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Macam tu manusia. Kita deal dengan manusia, ada hikmah, ada ilmu, ada iman, Allah bagi benda yang lain. Jangan susah hati barang. Kita duk bergantung dengan manusia tu susah. Bergantung dengan Allah, Allah akan bantu kita. Oleh kerana nak bantu ni, marilah tuan-tuan, ini ada satu pengumuman. Saya nak melancarkan derma untuk projek mengubah suai masjid Bandar Baru Ampang, iaitu dengan membesarkan ruang solat di kiri dan belakang masjid. Kiri sinilah. Ni kiri sini. Ni kanan. Ingat saya bodoh kan? Ni kanan. Kiri masjid. Sebab kita tengok kiri kan, kanan nampak sangat saya penipu. Jangan ustaz, dengan tipu. Kiri tuan-tuan, kiri. Takut dia berkata ustaz tipu lah. Dan membina tandas tambahan untuk lelaki. Tandas. Dan juga membina sebuah bilik kuliah. Anggaran kos ialah 1 juta. 1 juta. Jadi marilah insya-Allah tuan-tuan kita sama menderma kepada pembangunan masjid ni. Siapa yang ni? Yang kutip? Sila. Ada tak? Adik? Mana? Saya nak bagi dulu.
InsyaAllah. Tunjuk ni bukan nak tunjuk kata riak, tapi nak bagi semangat pada tuan-tuan. Ya, ni ada seorang hamba Allah, saya pergi Jepun, baru balik Jepun. Dia bagi saya duit ini. Duit ni dia kata bagilah kepada mana-mana masjid. Ada banyak lagi lah, tapi bagi satu cukup lah. Sebab satu ni pun harga dia banyak. Ada seorang Jepun tuan-tuan, saya pergi di masjid, nama masjid dekat dengan Jepun. Apa nama masjid apa tu? Masjid kami itu maksudnya masjid. Sampai di situ dia bagi saya beberapa helai duit Jepun. Jadi dia kata, Ustaz bagilah untuk pembangunan yang ada di ni. Jadi saya ambillah satu helai tu nak bagi dalam masjid ni. Kalaulah duit ini nilainya besar, kalau tuan-tuan bagi sikit daripada duit ni, rugi tuan-tuan. Nampak tak harga dia berapa? Berapa? Oh, 10,000. Bukan 10,000 ringgit. 10,000 yen. 10,000 yen harga dia berapa? Kali dengan 4. 0.04. Berapa? Berapa? 0.04. Ni hamba Allah ni. Jadi kalau dia nampak, dia selalu tengok YouTube saya. Ini ada kuliah. Dia selalu tengok. Nama dia, silap saya Oziko apa tau. Dia sembahyang dengan saya ketika waktu asar. Kan, waktu asar saya buat khasar, rupanya dia sembahyang, dia belum lagi Islam. Dia kata 2 minggu lagi saya akan masuk Islam. Dia selalu tengok kuliah saya. Saya tanya, faham ke? Rupanya dia boleh cakap Melayu tuan. Tak selama apa, dia selalu tengok audio kuliah. Saya nak masukkan duit ni lah. Wahai sahabat kita Jepun, ni duit hang ni, aku tolong masuk lah. Mana dia? Tuan boleh untuk kita nak buat tandas bagi elok. InsyaAllah. Billahi ta'ala insyaAllah. Amin. Dan. Adik jalan adik. Pergi seorang-seorang. Yang mana tak bagi tu tunggu. Aswad bagi banyak sikit. Aswad jangan kedekut Ustaz. Aswad. Atau toke restoran gerak 23. Tu kawan baik saya tu. Tentang gerak 23 tau kan? Restoran tu. Tu orang bagus tu. Pergi jumpa dia. Gerak 23 yang makan banyak tu kan. Itu toke tu. Anak toke. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasih. Makcik dah boh. Tak ada duit, rantai. Makcik rantai tu mati, anak kita Faraid lah. Saya ingatlah pak saudara saya. Dia selalu banyak sedekah tuan. Bila mati dalam tabung haji ada 30,000. 30,000 anak sendiri jumpa. Dia kata kalaulah ayah masa hidup tak ada wakaf apa, 30,000 tu kami berebut kata. Tak ingat pun untuk nak buat sedekah dekat ayah. Tu sebab tu tuan-tuan kena ingat masa hidup ni kita tinggal tu anak kita belum tentu ingat kita. Ni tuan-tuan yang bubuh buat masjid ni lah, ni hak kita. Dia sembahyang ni, buat tandas bagi elok. Saya seronok tuan-tuan di ni lepas ni saya nak pergi Melaka. Seronok di Melaka. Masjid dia cantik, tandas ni. Tandas tuan-tuan buat bagi elok ni, nak bina tandas ni. Sebab apa? Di Melaka bagus tandasnya. Kalau masuk tu ada pantun. Burung merak ikan lampam, lepas berak sila pam. Saya hafal sampai sekarang. Kita berak tu duk baca burung merak ikan lampam, burung merak ikan lampam, lepas berak sila pam. Saya tambah satu lagi, burung merak ikan lampam kuala Kedah, lepas berak sila pam, siapa tak pam haram jadah. Buat ni nak buat bergelok lah. Bubuh pantun. Tandas ni memang elok tuan-tuan. Sebab ada orang dia tak datang masjid, tapi dia akan datang pergi tandas. Betul tak? Kadang-kadang pergi mana tu? Semayang ke? Nak berak masjid. Nak kencing masjid. Tuan-tuan nak naik kereta kan? Nak terberak cari mana? RNR atau masjid? Kalau jauh RNR, pergi masjid lah. Kadang-kadang tuan-tuan, dia ni masjid tak pernah datang, tapi nak berak masjid. Tai masuk syurga, dia tak masuk. Tahu betul lah manusia ni. Allah. Adik betul adik. Jalan slow-slow. Habis dah. Nampak sangat sikit bubuh tu. Bubuh dah banyak sikit. Ni 1 juta ni. Sekarang dah ada berapa dah?
kepada Tuan Menari. 100,000 waduh jauh lagi tu. 900,000 lagi. Ni dekat yang raya ni. Dia orang datang ni tak lah. 900,000 lagi tuan-tuan. Allah Akbar. Sebab tu lah susah nak dapatlah 900,000 tu yang siap tutup kipas tu tuan-tuan. Okey, insyaAllah. Dekat mana dah tuan-tuan? Okey, ingat, bila dibelah, dimasukkan hikmah, ilmu dan iman. Bila ditutup tuan-tuan, dibawa tuan-tuan naik borak. Bila naik borak tu tuan-tuan, Nabi berhenti di satu tempat nama Yastrib. Tuan-tuan tak nak Yastrib, nak cerita panjang tuan-tuan. Boleh nak naik peristiwa Isra Mi'raj, nak sampai Baitul Maqdis ni panjang lah. Dia cerita mana yang boleh lah. 9 setengah kita berhenti. Nanti kita masuk Masjid Al-Aqsa. Siapa nak pergi dengan saya Al-Aqsa bulan 10, 9 bulan 10. Saya nak bawa 20 orang je. Siapa nak pergi Al-Aqsa? Saya 4 kali lah masuk ke Al-Aqsa. Bukan Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Al-Aqsa, Baitul Maqdis lah. Al-Aqsa nama tu. Kan? Baitul Maqdis 4 kali lah. Ni nak bawa ni 9 hari bulan 10. Siapa nak pergi? Sebab apa tuan-tuan? Nabi berhenti di mana? Di Yastrib. Tuan-tuan tahu Yastrib? Yastrib itu nama Tayyibah. Tayyibah itu apa? Madinatul Munawwarah. Bila Nabi berhenti, Nabi solat tuan-tuan. Solat 2 rakaat. Sebab apa? Sebab benda yang baik tuan-tuan ialah solat. Sebab tu dalam hidup kita nak buang dosa, pertama wuduk kena sempurna. Sebab tu wuduk ni, tuan-tuan tengok. Wuduk, ambil anggota wuduk apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Anggota wuduk ada berapa? 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Kenapa kentut ambil wuduk nak sembahyang? Kenapa kentut tak basuh punggung? Sepatutnya logik akal, kentut basuh punggung kan? Yang kentut ialah punggung. Tapi kenapa kentut ambil wuduk? Sebab bila kentut, mana yang malu? Punggung ke muka? Betul tak? Nak menunjukkan semuanya di muka. Muka ni tuan-tuan ambil wuduk. Bila ambil wuduk, menunjukkan muka ni hebat tak hebat, kena cuci. Kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, kemudian sakit, tak boleh ambil wuduk. Macam mana nak buat? Sakit, kena tayamum. Tayamum apa dia? Anggota 2 je, muka dan tangan, kan? Macam silat tu, silat. Betul tak? Anggota tayamum 2 aja, muka dan tangan. Kan? Kenapa tak cuci yang lain? Kenapa muka dan tangan? Menunjukkan muka ni hebat tak hebat. Ketika kamu nampak hebat, kamu hanya diletakkan tanah kat muka kamu ya. Ambil tanah buh di muka ya. Tuan-tuan nak tunjuk kata, hebatkah kita ni? Tak ada hebat apa pun. Ambil letak di muka tanah. Tuan-tuan, ni bubuh. Ni saya nak tanya, tanah dengan bedak, yang mana paling elok? Bedak lah. Kenapa tak pakai bedak? Nak tunjuk kata, bedak pun tak boleh juga terangkat akan sembahyang kamu, kecuali dengan tanah. Ambil tanah ha? Tanah. Allah tak adanya. Sebab tu tuan-tuan, lepas wuduk, apa yang kita buat? Menunjukkan wuduk ni kalau sempurna, Allah ampun dosa segala-galanya. Apa doa kita baca? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang bersih. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang yang salih. Sebab tu orang yang ambil wuduk sempurna, Allah gugur segala dosanya. Ni tuan-tuan, barulah kita solat. Allahu Akbar. Ni solat ni menunjukkan apa tuan-tuan? Hebat kamu, muka kamu. Hebat kita kerana muka. Hebat. Tapi bila kita sembahyang, muka letak di bawah, punggung yang tak hebat letak di atas. Punggung di atas, muka di bawah. Hebat sangat ke? Tak hebat apa kita. Menunjukkan sembahyang ni, kalau wuduk sempurna, sembahyang sempurna, gugur segala dosa. Ni Nabi solat 2 rakaat di Yastrib Madinah. Kemudian Nabi berjalan. Nabi juga solat di namanya Bukit Tursina. Tuan-tuan pernah pergi tak Bukit Tursina? Dekat dengan
Mesir. Pergi dekat Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu tuan-tuan, kawasan tu. Tuan-tuan tahu tak Semenanjung Sinai dulunya ditawan oleh Israel. Bila ditawan tahun 1948. Ditawan tuan-tuan, mereka membina satu kubu nama Baglif. Kubu ni tuan-tuan dibuat daripada konkrit. Lepas konkrit diletakkan ni tanah liat. Lepas tanah liat diletakkan pasir. Masa tu tentera-tentera Mesir dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir serang. Bila serang tuan-tuan, pasir absorb the vibration. Bila jatuh tak meletup. Tembak tak jadi apa. Mereka duduk di atas. Kalau tuan-tuan pergi tuan-tuan akan nampak ni Baglif ni. Mereka duduk tembak habis. Mati habis. Ada seorang hamba Allah namanya Abu Bakar Redha. Masa tu tuan-tuan di bawah pimpinan namanya Hassan Al-Banna. Apa yang dibuat? Pada tanggal 10 Ramadan. 10 Ramadan. 10 Ramadan tuan-tuan, apa yang dibuat? Mereka bermunajat kepada Allah. Hassan Al-Banna kata apa? Wahai Abu Bakar Redha, pilihlah salah seorang, pergi, rupanya dekat terusan Suez itu, diletakkan kabel elektrik 2400 kilovoltan, tak silap saya. Kita 240 voltan. Waktu bol ni 2000 atau 11,000 kilovoltan. Bila diletak tu, siapa pijak air itu hancur. Dia kata apa? Wahai Abu Bakar Redha, kamu pergi dengan 2-3 orang, potong kabel tu. Apa yang dibuat tuan-tuan, hebat tak hebat Abu Bakar Redha, dia pergi jumpa masa tu Syekh Al-Azhar. Ni, Syekh jumpa Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar ni siapa? Seorang tok guru pondok. Kenapa masalah perang pergi jumpa tok guru? Ini masalah perang ni. Ni, dalam tu ada kabel elektrik nak lawan dengan Yahudi yang bina kubu ni. Pergi jumpa tok guru. Tok guru ni pegang senjata pun tak tahu. Dia tidak silap dia boleh pegang ke depan ni. Kok mana nak petik dia? Pergi jumpa tok guru. Tok guru ni memunajat pagi tu. Tak apa, dia kata. Esok pagi selepas solat subuh jumpa aku. Tengok. Orang yang ada hubung kait dengan Allah, Allah bantu dia. Tuan-tuan dengan susah hati bang. Allah bantu bang. Dia ada hubung kait dengan Allah. Tok Guru Haji Abdul Hadi, tuan-tuan tengok dalam sejarahnya, pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi 4 kali. Yang dicerita oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz. Nik Abdul Aziz mimpi jumpa Nabi sekali ya. Saya Ustaz Abdullah Khairi haram tak pernah mimpi. Tuan Guru 4 kali bang. Tuan-tuan tengok dalam kan, ada dalam you 4 kali yang tak. Ni apa dia beritahu apa? Lepas subuh datang jumpa aku. Kalau tuan-tuan jumpa saya bab tentera, saya kata apa? Lepas subuh datang jumpa saya. Lepas balik saya start kereta lari. Tapi Tok Guru ni Syekhul Azhar, dia munajat kepada Allah. Lepas tahajud, lepas sembahyang, lepas sembahyang, lepas sembahyang. Tengah habis sembahyang zikir, tengah zikir tertidur. Ketika tertidur, dia mimpi Nabi datang. Istabdil ma. Dalam bahasa Arab, istabdil ganti. Ma air, ganti dengan air. Ganti dengan air. Tiba-tiba dengar Allahu Akbar. Masuk waktu subuh. Habis solat subuh, dia orang datang, Abu Bakar Redha ni. Tok Guru, ni macam mana kita nak buat ni? Ada kabel dalam terusan Suez 11,000 kilovoltan. Macam mana kita nak buat? Ni. Lalu apa yang mereka buat? Mereka bermunajat kepada Allah. Sebelum tu tuan-tuan, mereka terjun ke dalam air itu dengan izin Allah. Kekuatan diri ni dengan Allah. Tak jadi apa, 11,000 kilovoltan. Lalu dipotong kabel tu. Kemudian Tok Guru ni kata apa? Istabdil ma. Bila istabdil ma, ganti dengan air. Tuan-tuan ingat, kubu itu dibina daripada konkrit, tanah liat, kemudian pasir. Apa yang dibuat tuan-tuan? Mereka bawa tank-tank yang ada air. Mereka tembak daripada tebing ini ke tebing sana. Tembak dengan air. Bila tembak tuan-tuan, pasir itu kena air, turun. Tanah liat kena air, pecah. Akhirnya ditembak dengan peluru berpandu, hancur kubu tersebut. Siapa yang pergi dekat Semenanjung Sinai, tuan-tuan akan tengok kubu yang ditinggalkan oleh Yahudi. Macam mana hubungan dengan Allah? Sebab tu tuan-tuan, Nabi semayang di Jabal Tursina. Siapa yang naik Jabal Tursina mengambil masa 3 jam. Saya naik di atas.
Ada satu masjid tuan-tuan yang Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Memunajat itu. Nabi semayang 2 rakaat. Tengok, mana saja Nabi pergi, semayang 2 rakaat. Kita jangan dengar tuan-tuan. Di antaranya solat yang paling dituntut untuk semayang 2 rakaat ialah solat sunat subuh. Jangan tinggal. Seperti mana dunia dan seisinya. Sebab tu orang yang selalu buat solat sunat subuh, kemudian dia terlepas tuan-tuan masuk waktu subuh. Dia boleh solat sunat subuh selepas waktu subuh. Hebatnya. Sebab rugi tuan-tuan, perniagaan yang cukup rugi siapa yang tak solat sunat subuh. Ambil peluang ni tuan-tuan. Ni Nabi solat, habis solat tuan-tuan sampai di Baitul Maqdis. Kalau tuan-tuan pergi Baitul Maqdis, tuan-tuan akan tengok ada satu kubah warna emas. Kubah itu bukan kubah Masjid Aqsa, itu ialah kubah As-Saqra. As-Saqra apa? Di dalamnya ada batu tempat Nabi pijak naik ke langit. Dan tempat Nabi pijak tu ada tapak kaki Nabi SAW. Siapa yang pergi dekat kubah As-Saqra tu, tuan-tuan pegang dekat kaki tu, pegang. Wangi bang, wangi. Saya 4 kali dah. Ni dekat kubah As-Saqra tu, di belakang tu ada satu mihrab. Dia tulis hadzal mihrab Nabi imam ma'a anbiya. Nabi pernah menjadi imam kepada 144,000 para nabi. Nabi imam di situ. Dibuat satu mihrab. Siapa pergi tahulah. Lepas Nabi tuan-tuan jadi imam, Nabi tuan-tuan SAW pijak batu tu dinaik ke langit. Sebab itu disebut Isra' wal Mi'raj. Isra' maksudnya jalan malam. Mi'raj ambil daripada bahasa Arab Arjun, tangga. Tangga Arjun, pijak naik tangga. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW tuan-tuan naik tangga ni, Nabi tuan-tuan diuji dengan macam-macam. Di antaranya ujian Nabi jumpa ni orang tua yang sangat bongkok. Lalu ditanya Jibril kata inilah bandingan dunia yang ada sekarang. Masa Nabi tu dunia ni dah teruk dah. Tuan-tuan ingat tak kata Imam Sayuti, daripada Nabi SAW sehingga kiamat ialah 1500 tahun. Sekarang berapa hijrah dah? 1438 tahun. Berapa lagi tinggal? 62 tahun. 1438. Kata Imam Syaiuti, daripada Nabi sampai akhir zaman 1500 tahun saja. Menunjukkan kiamat ni dekat sangat dah. Dekat sangat dah tuan-tuan. Bila dekat, menunjukkan Islam ni pasti akan menang. Bila tak tahu, tapi pasti. Janji Nabi SAW. Ni 1500, 62 tahun lagi ada dekat. Sebab itulah ni, kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi Sahih Bukhari, akan berlakunya pergaduhan ni, pertelingkahan di antara 2 khalifah. Mereka saling berbunuh, tak tahu kenapa dibunuh. Kalaulah sekarang ni tuan-tuan tahu, Arab Saudi sekarang ni, Putera Salman, tahu tak Putera Salman? Patutnya dia lantiklah putera mahkota ni adik dia. Ada 2 lagi. Tapi mereka ni tak dilantik. Yang dilantik ialah anak dia. Sekarang berlaku pernikahan, tuan-tuan tahu dah Arab Saudi. Kalaulah berlaku pembunuhan di antara mereka ni, menunjukkan apa Nabi sebut tu benar. Benar. Apa Nabi sebut benar. Contohnya Nabi sebut tentang Muhammad Al-Fatih. Ada seorang sultan, rakyatnya lebih hebat, rajanya hebat. Mereka ini akan menawan akan Konstantinopel. Masa tu Konstantinopel, Istanbul. Istanbul tu ambil daripada Islambul. Islam ialah kota Islam. Lalu ditukar oleh Mustafa Kamal kepada Istanbul. Siapa yang membukanya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Masa tu tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari, kuburnya ada di sana. Nak buka tak boleh. Sultan Muhammad lah yang membuka Istanbul. Kuburnya ada di sana. Hebatnya tuan-tuan. Ni apa Nabi sebut akan berlaku. Contohnya, Nabi kata, kamu akan tengok ada seorang anak muda, doa dia mustajab. Namanya Uwais Al-Qarni. Zaman Saidina Umar tuan-tuan, mereka jumpa Uwais Al-Qarni daripada Yaman. Dia ni hebat tak hebat, doa dia mustajab. Dia tanggung mak dia di atas ni, atas bahu dia, daripada Yaman bawa ke Mekah untuk buat haji. Oleh kerana dia baik dengan mak ayah dia, doa dia mustajab. Apa Nabi sebut? Berlaku zaman Saidina Umar. Kemudian Nabi kata, akan berlaku pertelingkahan di antara kamu, saling berbunuh-bunuhan. Wahai Ali, kamu akan dibunuh. Wahai Husain, kamu akan dibunuh. Ingat tak Saidina Husain dibunuh, dipenggal kepala. Saidina Ali juga dibunuh.
Apa Nabi sebut? Berlaku pertandingan di antara Muawiyah dengan Abi Sufyan. Tengok berlaku. Ni, apa Nabi sebut 1500, dekat sangat dah. Zaman kita mungkin zaman kita, tak tahulah, mungkin zaman adik kita. Sebab tu tuan-tuan, kena be prepared untuk saat-saat penghujung hayat kita ni. Selagi mana kalimah Allah masih disebut, tuan-tuan, sebab kalau tuan-tuan baca 10 sejarah, 10 ni tanda-tanda alamat kiamat, di antara nak habis, Allah akan datang dabbatul ar, binatang bumi. Kemudian Allah datangkan hawaul bardan, angin sejuk. Angin sejuk ni bila datang, orang yang pernah dalam hidup dia pernah sebut la ilaha illallah, dia akan mati. Mati dulu orang Islam ni, tinggal orang kafir saja, barulah akan berlaku kiamat. Ni tuan-tuan jangan susah hati tuan-tuan. Selagi mana ada orang Islam, kiamat tak akan berlaku ni. Sampai habis orang Islam tak ada dah, baru kiamat akan berlaku. Kemudian ditiup sangkakala, dikatakan arba'in, 40, sama ada 40 tahun, 40 hari, kita pun tak tahu. Tu ni selepas Nabi Isa turun, selepas Imam Mahdi semua ni, selepas Ya'juj dan Ya'juj Ma'juj Dajjal semua ni. Ni sebab tu tuan-tuan yang dikasih Nabi, tuan-tuan, bila naik peristiwa Isra' Mi'raj, apa yang Nabi terima? Ialah salat, sembahyang. Sebab tu sembahyang, as-salatu imanuddin, sembahyang tiang agama. Man aqamaha aqamaddin wa man taraka hadzamaddin. Siapa tak sembahyang, untuk agama. Sebab tu kalau boleh saya nak bagi tahu, sembahyang jagalah khusyuk. Yang mana boleh kita seperti jalan di atas batas. Batas bila jatuh naik semula. Ni bila jatuh, sebab kita manusia biasa. Bila sembahyang Allahu Akbar, kita pergi merata-merata, naik semula. Jangan pergi terus Allahu Akbar, pergi terus, lupa. Sebab kita Fatihah automatik baca, kalau tak hafal pun ingat. Jadi kalau boleh Allahu Akbar, konsentrate betul-betul. Sebab apa? Dapat sikit khusyuk pun jadilah. Mana tahu satu solat yang kita khusyuk, dengan inilah boleh masuk syurga. Kita masuk syurga bukan dengan ibadat kita, tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah. Sebab tu kalau boleh kita buat, bukan kerana manusia, kerana Allah. Sebab disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan, kecuali apa? Hati yang ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, Nabi naik terima tu 50 waktu tuan-tuan. Mata-mata apa? Direct dengan Allah. Setengah kata dengan roh saja. Tapi ulama sepakat, Nabi terima tu dengan jasad dan roh. Terima tuan-tuan, akhirnya berlaku dialog. Tuan-tuan tahu dah. Maka Nabi Musa AS kata, aku umat yang kuat, Bani Israel tak mampu, dia kata. Akhirnya berlaku dialog, maka jadilah 5. 5 pun seperti 50. Tu pun tak larat, tak mampu nak buat, tuan-tuan. Sembahyang maghrib 3 rakaat pun tak larat. Ada orang kata kalau kita ni lepas sembahyang zikir, kan, ini bid'ah ni. Kita kata Nabi walaupun tak buat, tapi ada hadis yang dibuat. Ada ni, kenapa tak sembahyang maghrib jadi 4 rakaat? Bang, itu dah ada dah hukum yang qat'i, tak boleh ubah dah. Tapi bab-bab zikir ni ada khilaf ulama. Bab sembahyang tak ada khilaf, bang. Ni sembahyang maghrib 3 rakaat, sepakat ulama. Yang buat duk khilaf-khilaf kecil-kecil ni, zikir lepas sembahyang, tahlil, ini ada khilaf, jangan bergaduh, bang. Sebab tu kita kena faham, kena mengaji. Bila faham, alhamdulillah, agama ni jadi sempurna, jadi mudah untuk kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya balik daripada umrah baru ni bulan 3. Balik bulan 3. Ada di kalangan jamaah ni tuan-tuan tak faham bab agama ni, tapi nak pergi umrah juga. Sebab tu kalau boleh ilmu kena ada. Sebab apa? Saya akan umrah, kalau tawaf subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula la, Allahu salli Muhammad, astagfirullahalazim. Saya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua pakai ikut. Tapi ada seorang anak muda, sedih kan? Duduk belakang saya, la haula wala quwwata billahil aliyil. Bila saya duduk nak tergelak tak tergelak. Tengok-tengok jamaah aku banyak. La haula wala quwwata billahil azim. Habis tuan-tuan tanya dia, abang kata apa? Saya ikut tak nak. Kata la haula wala quwwata illa billah. Dia sebut billah. Halo. Sebab tak ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan dalam hidup kita ni kena ada ilmu, bang. Al-ilmu bita'allum. Ilmu tu kena mengaji. Ni kena mengaji, berguru. Bila berguru tuan-tuan, baru kita amal dah. Dan kalau boleh tuan-tuan bila mengaji ada kitab. Saya kalau mengaji dulu ni, saya akan tulis kosong ni, saya akan tulis. Okey, jilid 1.
Kuliah Ustaz Abdullah Khairi. Hari ni berapa bulan? 12 hari bulan April. Tajuk Isra' Mi'raj. Cantik. Dulu saya buat ada 10 jilid. Kuliah semua saya cantik. Bila nak ceramah, oh tajuk ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak mengaji tuan-tuan, al-ilmu bita'allum. Kena guru tu kalau boleh ada kitab. Tuan-tuan bawa ni, tuan-tuan semua tak bawa apa. Alhamdulillah pandai semua. Tak semua yang saya bagi tuan-tuan ingat. Betul tak? Balik lagi isteri tanya, isteri datang, Ustaz ceramah Ustaz Abdullah ni sedap tak? Sedap. Apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Dia dapat apa dia? Jauh telur basuh. Oh, tuan-tuan, bulan hari ini betul-betul. Sebab ada benda yang kita tengok Ustaz lain, kita tak tahu. Ustaz tu sampai mungkin ada kelebihan yang lain. Sebab Isra' Mi'raj boleh nak tidak apa yang disampai tu tetap Allah tu kat mana. Bila balik Nabi tuan-tuan, semua kata Muhammad mana boleh percaya satu malam balik. Ini nak undi ni. Balik tu malam. Akhirnya Nabi bentang tiang Masjid Aqsa. Aqsa tu tentang depan. Aku buat Asra, Masjid Aqsa depan. Di bawah Masjid Aqsa ada lubang sebesar ni. Bawah Masjid Aqsa. Lubang itu ialah lubang yang disimpan minyak zaitun untuk menerangi selama setahun Masjid Aqsa. Dulu dia orang hantar minyak zaitun. Lubang itulah dicari oleh Yahudi yang dah. Kalau jumpa lubang itu, letupkan Masjid Aqsa akan runtuh. Masjid Aqsa runtuh. Mereka nak runtuh, nak bina Hekal Sulaiman. Nabi Sulaiman ada tepi Masjid Aqsa. Kalau siapa pergi di Aqsa tuan-tuan, itu Masjid 9 buah Nabi. Di antaranya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf bin Nun, Nabi Shu'aib, Nabi apa tu lagi dua lagi. Di antara yang paling hebat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia ada masjid Nabi Ibrahim. Masjid Ibrahim tu tuan-tuan, satu pagi orang Islam tengah semayang, mereka tembak habis, termasuk dengan imam mati syahid. Lalu ditutup masjid itu. Siapa yang pergi sekarang ni, kubur Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf tak boleh tengok. Tak boleh tengok tuan. Kerana apa? Yahudi kuasai. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, mereka akan dibuka pada hari 1 Muharram. 1 Muharram saja dibuka selama 10 hari. Kita boleh masuk tengok. Siapa nak pergi, jomlah. Kita boleh tengok itu di Masjid Aqsa. Tuan-tuan akan tengok, saya boleh cerita satu-satu. Mihrab Salahuddin Al-Ayyubi, membar Salahuddin Al-Ayyubi, membar Nabi SAW, membar tuan-tuan apa nama tempat borak diikat. Dia kata borak ikat tu ada masjid nama Masjid Borak. Dia ada di bawah. Ada tempat ikat borak. Nak cerita tak erti kena pergi baru tahu. Baru kita dapat cerita peristiwa Isra' Mi'raj ni, nampak satu-satu ketika berada di Al-Aqsa. Aqsa sekarang ini umur 45 tahun tak boleh masuk. Orang Palestin. Pada kita turis boleh masuk, 45 tak boleh masuk. Jangan semayang semua tua-tua, tapi semangat tuan-tuan. Mereka inilah yang mempertahankan Masjid Aqsa daripada dia masuk. Sebab hari Isnin Yahudi akan buka satu pintu, semua boleh masuk. Bila masuk, ada yang buat tarian macam-macam, ada yang pakai bikini barang, masuk dalam kawasan Masjid Aqsa setiap hari Isnin. Dibuka tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya yakin tuan-tuan, Islam akan menang. Cara dia, kita tak tahulah macam mana. Pihak raya ke, kan? Sama ada pedang ke, tak tahulah. Itu semua kerja Allah SWT. Tapi kita tanyalah apa sumbangan kita untuk Islam. Jangan kita tanya apa sumbangan Islam untuk kita. Banyak Islam ni bagi kita, jamin kita syurga tu, alhamdulillah lah. Apa sumbangan kita untuk Islam, apa yang tuan-tuan boleh buat. Jadi insyaAllah terima kasih banyak-banyak yang menyumbang untuk membina ni. Tandas masjid sebelah kiri, insyaAllah tu sebelah sana. Dan bilik kuliah dan sebagainya. Buat ada 100,000 tuan-tuan. Jadi siapa yang ada lebih-lebih tu, tuan-tuan tolonglah bantu masjid kita. Semoga terbina insyaAllah. Kutipan 900,000 lagi. Banyak lagi ni. Jadi saya setakat itulah ceramah saya, 1 jam 40 minit dah. Kalau nak cerita Isra' Mi'raj ni panjang tuan, boleh sampai pukul 12 Jadi cukuplah setakat itu. Boleh lah. Nampak mata pun macam ni lah. Mula-mula macam tu. Lepas tu dia pejam dalam hati, wajaknya ustaz
Bila nak habis tau, nampak macam slow dah naik balik. Jadi insyaAllah semoga ada manfaat pada hari ini. Dan tuan-tuan, 9 hari bulan kita hari raya. Jadi seronok tuan hari raya ni. Jadi seronok tuan. Jadi kalau boleh tu naiklah kenderaan, pusing-pusing lah tengok. Jangan duduk di rumah aja, pergi tengok. Seronok tuan. Saya pusing satu Malaysia. Seronok. Pihak raya paling seronok sekali di Kelantan, Terengganu. Selangor ni tak apa meriah. Kelantan seronok tuan. Tengok saya pasang bendera. Jangan jatuh bendera. Pernah ada seorang pakcik dia naik pokok tu, pasang bendera. Umur dekat 80 siap. Orang Terengganu. Sejuk tanya ni, saya nak tanya dalam masjid tu, siapa yang pasang bendera tu? Yang kat tangan kawai ya ustaz. Pakcik tau. Berapa umur? 80 pasang bendera. Saya kata saya pun tak sanggup. Dia naik pokok jawi pasang. Semangat menang kau jangan kira, yang penting semangat modal. Jadi insyaAllah tuan-tuan, 9 hari bulan tu hari raya, fikirlah elok-elok yang baik tu, ada kelebihan dia, dan insyaAllah kita akan bawa yang baik untuk masa depan kita lah, fikirlah. Jadi siapa yang nak bantu saya, ada produk saya lah, yang gel tu RM50 tuan, nak habiskan stok. Siapa yang sakit lutut kan, hari tu tak beli, hari ni RM50 kita habiskan untuk bantu nak buat masjid di Mahat Tahfiz saya. Siapa yang tak pergi lagi, pergilah ke Mahat Tahfiz saya tuan-tuan, buat rombongan. Saya menanti-nanti kedatangan tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.